Aiman Fazli mic okey tak? Dia daripada semalam Aiman ni. Orang request dia. Ya, nanti. Aiman. Okey. Janganlah. Okey, dia tak nak. Okey. Siapa ya? Kejap ya, kita tengok. Zaim ada tak? Izarif masuk dulu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, dah 26. Yat. Yat, baca doa boleh Yat? Amirul Haziq. Tumbang ni saya tak ada. Nabil mic okey ke Nabil? Ya. Okey, Alhamdulillah. Nabil. Kat sini je minta doa ni kan gaduh ni Nabil lama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anzil alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Wa akhirana wa yassirlana umurana wa ahmilatan minka wa ta'ala. Rabbana inna inna narzukna rahman rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alright, so Aiman Hakim masuk Alright. So saya tulis dulu kehadiran. Sebab saya bukannya jadi garam macam ni tau. Saya perasan. Awak ni kan, saya perasan budak tu yang tanpa ni ada satu problem korang. Korang bukannya jahat. Korang bukannya nakal. Korang tak matang tau. So maksud saya kalau korang nampak cikgu tu macam boleh makan, korang akan masuk kelas tu on off tau. Kan? So maksudnya korang punya kematangan untuk belajar tu kurang. So bila saya nampak korang style macam tu, so saya buatlah style macam budak, macam cikgu sekolah rendah tu tak? Kalau awak matang macam budak tingkatan 5, saya takkan buat attendance ni satu-satu sebab saya rasa dia orang dah bertanggungjawab. Tapi yang saya perasan antara korang ni ramai yang bertanggungjawab tapi sebahagian tu masih lagi kurang matang. Okay, dia nak saya layan macam cikgu sekolah rendah, so saya layan lah macam cikgu sekolah rendah ni. So maksudnya attendance saya buat satu-satu, okay. So yang lain jangan terasa tau, saya minta maaf, okay. Saya kena garang sikit sebab ada orang kata saya tak garang kan. Ada orang kata budak tak nak masuk kelas online sebab cikgu Mariana tak garang, so diorang tak takut. So saya fikir macam, saya fikir awak 16 tahun, saya tak suka takut-takutkan orang tapi tak apalah, kita try lah kan, right. Okay, so tajuk respirasi. Tajuk ni dah start berat tau. Okay. Now, semalam kita ulang lagi sekali. Dalam tajuk respirasi, tajuk ni sebenarnya dia macam terbalik sikit tau. Bila kita cerita pasal respirasi, dia ada kaitan dengan paru-paru. Tetapi dalam tajuk bab 6 ni, bila kita cakap pasal sel, maksudnya benda ni berlaku dalam sel. Dalam sel kita ada glukosa. Glukosa akan ditukar menjadi apa? Glukosa akan ditukar menjadi apa? Glukosa akan ditukar menjadi apa? Yes, very good. Alhamdulillah. Glukosa akan ditukar menjadi tenaga. So tenaga ni, kita gunakan tenaga ni ada banyak hal semalam kita cerita. Tenaga ni kita gunakan untuk apa? Bergerak, pengecutan otot. Yes, pengecutan otot, pengangkutan aktif, sintesis protein, pembahagian sel. Okey, sintesis. Terima kasih, sintesis protein. Okey, dan satu lagi penghantaran impuls. Yes, penghantaran impuls. Okey. Right. So sekarang kita tengok semalam kita cerita proses untuk kita hasilkan tenaga ni, sebenarnya proses yang untuk kita hasilkan tenaga ni ada 3 jenis. Kalau daripada sini awak tengok kat sini dia ada 3 jenis. Kita ada respirasi aerob, kita ada respirasi anaerob, kita ada fermentasi. Now kalau awak nampak aerob sahaja ni maksudnya dia menggunakan oksigen. Kalau anaerob dekat bayuk, N dekat depan ni mewakili tidak. Macam sexual, asexual. Bila kita kata sexual, dia melibatkan gamet. Ada jantan betina. Bila kita kata asexual, dia tidak melibatkan gamet. So stand for bio, kalau A kat depan stand for without, tanpa. Okay. So kat sini tanpa oksigen. Fermentasi ni, dia lebih kurang sama macam anaerob. Ini adalah alternatif. So ini pun tanpa oksigen atau oksigen dalam keadaan kurang. Saya cakap oksigen ni macam duit. So antara respirasi
sebelum tu. Dalam tajuk ni kita lebih tekankan dalam silibus awak yang ni korang dah start kena pay attention tau. Sebab tu saya strict dengan kehadiran tau. Sebabnya tajuk ni dia dah start berat. Dan satu lagi saya minta maaf, bila buka sekolah saya tak akan ulang. Sebab tu saya strict sikit dengan kehadiran. Okay, saya rasa kesian dekat budak-budak yang memang bertanggungjawab selalu masuk ni. Saya minta maaf kat Ho, Hao, Ma sebab diorang semua bagus tau. Alright, tapi saya takut yang kurang matang ni, yang selalu biasalah kurang matang 16 tahun kan, what do we expect kan. So saya takut yang tu, nanti kalau awak tak masuk kelas selalu, saya takut nanti jurang awak akan jadi besar tau. Ho dah sampai dekat tingkat 15 tau. Korang baru sampai tingkat 2. So nanti dia akan jadi lebih besar. So saya dah nampak dia punya style begitu, sebab tu saya strict sikit dengan kehadiran. Okay? Korang dah takut ke belum? Okay, jom kita teruskan. Now, respirasi aerob, bila kita kata dalam tajuk yang ini, kita nak cerita pasal yang ini tau. Dia lebih fokus respirasi aerob dengan fermentasi. Kalau ikut kat sini awak tengok ada 3 jenis. Respirasi aerob, respirasi anaerob, dengan fermentasi. Okay, kalau respirasi aerob dia guna banyak oksigen. Kalau anaerob dengan fermentasi, persamaannya dua-dua tenaga yang dihasilkan apa? Banyak ke sikit? Sikit. Yes, tenaga yang dihasilkan adalah sedikit. 6. Persamaan antara respirasi aerob dengan fermentasi, bahan mentah dia tetap glukosa. Alright. Cuma kalau yang ini ada oksigen, yang ini oksigen dia adalah kurang. Okay, Hidayah masuk. Thank you so much. Saya terus tulis kehadiran. Hidayah. Saya sebenarnya tak nak buat macam ni sebab saya rasa korang kelas depan. Tapi bila saya fikir tahap kematangan korang kurang, terpaksa lah kan. Kita buat style macam cikgu sekolah rendah, garang sikit kan. Okay, saya dengan awak kononnya acahnya saya ni nak buat korang macam budak-budak ihu tau. Bertanggungjawab. Tapi tengok, alamak. Okay, so saya jadi garang sikit lah. Right, so semalam kita cerita pasal respirasi aerob. Respirasi aerob, tadi kita kata respirasi aerob, dia punya persamaan dalam respirasi aerob lagi sekali. Apa bahan mentah dalam respirasi? Glukosa. Ya, glukosa. Kalau dalam respirasi aerob, oksigen ni digunakan ke atau tak? Ya, saya tengok chatting. Okey. Ya, digunakan. Tambah oksigen. So, bila respirasi sel, Aiman Hakim masuk. Bila respirasi sel ni, apakah yang dihasilkan daripada respirasi anaerob ni? Tenaga. Yes, respirasi anaerob. Aiman Hakim masuk. Aiman Hakim. Alhamdulillah dia masuk. Aiman Zakwan masuk kan? Tak Okay, alright. So, now, kita tengok dekat sini. Okay, dia akan menghasilkan tenaga. Apa gas apa yang akan dibebaskan? Karbon dioksida. Karbon dioksida dan juga tenaga. So, ini adalah equation ataupun persamaan perkataan. Oh, terima kasih. Air. Air. Respirasi aerob. Okay, right. Now, semalam kita cerita, yang ni saya dah tolong Mazi Ching minta kat saya semalam. Semalam kita nak cerita, sebenarnya proses glukosa ni, proses glukosa nak ditukar menjadi tenaga. Glukosa ni perlu ditukar menjadi piruvat dulu. Okay, nak tukar glukosa menjadi piruvat ni, apa nama proses glukosa nak ditukar menjadi piruvat ni? Glikolisis. Yes, glikolisis. So, glikolisis ni berlaku di mana? Sitoplasma. Yes, dia berlaku di sitoplasma. Okay, nah bila piruvat ni barulah dia akan tukar piruvat ni menjadi apa? Piruvat ni barulah ditukar menjadi tenaga karbon dioksida. So piruvat yang ditukar menjadi tenaga gas karbon dioksida ini berlaku kat mana? Mitokondrion. Yes, ini adalah berlaku di mitokondrion. Okay, so apa nama proses piruvat mitokondrion? Apa nama proses? Pengoksidaan piruvat. Yes, pengoksidaan
Sidaan piruvat. Okey, saya piruvat je Saya nak cerita semalam Aziz Chin ada tanya saya nama enzim. Nama enzim dia ada banyak tau. Sekejap saya ada bagi Sekejap saya tengok. Semalam saya ada screenshot. Sekejap. Mana? Okey. Kita ada 3 enzim dalam glycolysis. Okey, yang ini adalah extra knowledge tau. Ini special untuk Ma. Okey. Nama dia adalah, nak sebut pun susah tau. Sekejap. Nama pen saya ni. Nama dia adalah, satu adalah hexokinase. Satu lagi adalah phosphofructokinase. Satu lagi adalah pyruvate kinase. Semua namanya belakangnya adalah kinase. So ini adalah enzim-enzim yang digunakan dalam glycolysis. Proses glycolysis ni korang akan belajar lagi nanti dekat matrix ataupun dekat universiti. Okay, so masa kat foundation korang akan jumpa ni lagi sekali. So hari ni kita nak cerita pasal fermentasi. So far kat sini okay Fermentasi. Sebelum tu kita buat latihan 7.2 dulu. Ni dah. Okay. Apakah yang dimasukkan? Okey, yang ni. Sekejap Tadi siapa baca doa? Nabil kan? Nabil? Okey. Penghargaan. Okey, Nabil, pilih seorang untuk jawab soalan nombor 1. Nyatakan maksud respirasi aerob tadi. Berdasarkan yang kita discuss. Apakah yang dimasukkan dengan respirasi aerob? Nabil nak siapa? Farhan Adib. Apakah yang dimasukkan dengan respirasi aerob? Proses penguraian glukosa untuk menjadikan tenaga. Proses penguraian glukosa menjadi tenaga. Okay, ni kita tengok sama-sama tau. Cadangkan substrate lain selain daripada glukosa. Keyword dia glukosa ni adalah sejenis apa? Glukosa ni sejenis apa? Gula. Karbohidrat. Gula ringkas. Ataupun kita kata adalah sebagai monosakarida. So awal bagi saya contoh monosakarida yang lain atau gula ringkas yang lain. So Farhan Adib nak siapa untuk jawab soalan ni? Nak siapa? Alhamdulillah korang hari ni ada 29. Not bad. Izarif, kalau malu awak boleh type je. Izarif, selain daripada glukosa, apakah contoh lain? Ini kita dah belajar dalam bab 4 bio. Kalau ada buku teks awak ada buku teks, benda ni yang kita dah belajar ni adalah pada muka surat 74. 73. Dia punya keyword dalam monosakarida ni dia GFG, girlfriend gila. Kita ada glukosa. Fruktosa. Yes, very good. Fruktosa. Satu lagi? Galaktosa. Hebat. Galaktosa. So jawapannya adalah galaktosa dan juga fruktosa. Okay. Now kita tengok next question. Okay. Next question. Nyatakan persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Okay, ni tadi kita kata apakah jajak. Saya share dengan anak saya punya ni habis keluar je. Okay, so Izarif nak siapa jawab soalan ni? Izarif pilih kelas opsi pula Izarif. Kawan tak dengan budak opsi? Tak kawan. Afwan. Nyatakan persamaan perkataan bagi respirasi aerob. Afwan.
Glukosa plus oksigen menghasilkan Okey, karbon dioksida, air dan juga tenaga. ya Allah hebatnya. Plus oksigen, lepas tu dia hasilkan air, tenaga dan juga gas karbon dioksida. Ini hebat dia tajuk ni. Okey. Now, huraikan proses-proses yang berlaku dalam respirasi aerob untuk menghasilkan tenaga. Ini maksudnya proses-proses ni, dia kata bila dia cakap proses, benda ni panjang. So, bila dia cakap pasal proses, Ayu Farzana masuk. Alhamdulillah. So, respirasi aerob ni berlaku dua tempat. Satu dia berlaku kat sitoplasma. Lepas sitoplasma, dia akan berlaku dekat mitokondria. Dia macam laluan. So, dekat sitoplasma ni apa yang berlaku? Sitoplasma ni siapa tahu apa yang berlaku kat sitoplasma ni tadi? Yes, Alhamdulillah. Glycolysis. Alright. Okay, so Afwan nak siapa jawab soalan ni? Aiman juga Aiman. Aiman mana? Aiman Fazli je kau. Okay, Aiman Fazli. Okay, Aiman Fazli, saya bagi awak hint dia mula-mula. Dia akan mula-mula glukosa. Glukosa ni akan jadi apa dulu? Aiman Fazli. Aiman! Di-type ke? Glukosa sebelum oksigen. Glukosa ni dekat sitoplasma ni. Glukosa ni akan ditukar menjadi apa dulu? Glukosa ni akan ditukar menjadi apa dulu? Dia start huruf P. Apakah itu? I. Sekejap saya nak mute banyak grup ni. Cancel. Okay, so apa? Dia start huruf ni. Glycolysis. Ini proses ni, glukosa akan ditukarkan kepada something ... Proses ni namanya glycolysis. Glycolysis ni berlaku di sitoplasma. Sebab dia kata proses tau, bukan equation. Menjadi satu bahan dulu. Bahan yang perantara sebelum jadi tenaga. Apakah kita panggil? Cikgu dia lag je kau. Dia lag. Oh, okay. So pilih lain. Aiman, Afwan pilih lain. Intan. Piruvat. Ay, pandai pun. Piruvat. Lepas piruvat ni dia akan jadi apa pula? Piruvat ni akan jadi... Yes, dia akan jadi karbon dioksida sahaja ke? Oksigen tambah air tenaga. Tambah oksigen dan juga tenaga. Sekejap Oksigen dan tenaga. Sekejap. Betul Sekejap. Akan dioksida. Jadi karbon dioksida. Oh macam ni. Piruvat, oksigen. Dia akan jadi karbon dioksida. Air dan juga tenaga. Okay. So kalaulah kita buat dia dalam bentuk ayat yang pertama, ini saya bagi awak satu tips tau. Ini adalah proses bila dia kata huraikan dalam biologi, bila soalan tu adalah mengenai esei, awak tak boleh buat macam ni tau. Tapi saya buat macam ni sebab nak bagi awak faham. So katakanlah piruvat ni akan dioksida oleh oksigen menjadi karbon dioksida, air dan tenaga. Proses ni berlaku di Mitokondria. Yes, mitokondria. Okay, now pertama, kalau dikata soalan ni dikeluarkan huraikan, awak kena tulis dulu macam ni. Ayat pertama apa yang awak faham? Ayat pertama, awak cuba tolong saya buat ayat ni. Okay. Korang simpan dalam hati saya. Tadi Intan nak pilih siapa? Ni saya ajar awak macam mana nak buat esei. Intan nak siapa? Intan nak siapa? Siapa yang awak teringin nak dengar suara? Amira. Macam mana Amira nak buat ayat? Saya buat macam ni tau. Dia macam English punya. Glukosa, piruvat. Macam mana nak buat ayat? Mulanya glukosa, akhirnya piruvat. Macam mana nak buat ayat tu? Glukosa menjadi piruvat. Yes. Glukosa akan ditukar menjadi piruvat.
Piruvat. Okay. Now, dia tukar jadi piruvat ni, apakah nama proses glukosa ditukar menjadi piruvat? Glikolisis. Melalui proses glikolisis kat mana? Sitoplasma. Di sitoplasma. Nampak tak? Daripada ni sebenarnya cara nak jawab yang betul begini. Okay. Now, kemudian bila lah dia dah tukar jadi piruvat, apa jadi pada piruvat ni? Okay, Amira pilih orang lain, Amira. Saya ajar slow sikit tapi saya nak semua orang dengar. Saya takut ada yang tidur. Amira nak siapa? Dia ada kes lah tak? Bila semua orang dah left, ada seorang budak tu tak left. Tidurlah tu. Saya tak sampai hati je nak buat macam tu. Tahun lepas ramai budak macam tu. Saya belum jahat lagi lah, saya senyap bawa. Fazlina. Fazlina. Faz. Okay, Faz. Bila dah jadi piruvat ni kan, ayat dia sekarang ni Faz, yang sini tau Faz. Daripada piruvat, dia akan ditukar menjadi tenaga karbon dioksida dan air dengan bantuan oksigen. Dan berlaku di mitokondria. Macam mana Faz nak buat ayat ni? Yang saya buat warna, saya tukar jadi warna, yang saya tukar buat purple ni. Macam mana Faz nak buat ayat tu Faz? Ni tau Faz. Macam mana nak tukar dia dalam bentuk ayat Faz? Piruvat. Yes, piruvat. Dioksidakan. Yes, very good. Piruvat dioksidakan. Saya tambah sikit oleh oksigen menjadi Karbon dioksida. Air. menjadi dan tenaga. karbon dioksida, air dan tenaga kat mana ni? Mitokondria. Yes, mitokondria. Faz, nervous ke? Kenapa nervous? Actually lagi nervous cikgu tanya dekat dalam Google Meet ataupun cikgu tanya depan-depan kat kelas? GM. Kenapa? Tak tahu. Okay, tak apa. Alright. So far boleh faham tak? Ini saya semalam saya buat ada soal selidik dengan budak-budak Tingkatan 5 SPM tahun lepas. Dia kata antara satu kekurangan saya, dia kata bila saya ajar, make sure bagi keyword dan satu lagi cara teknik mengajar. Cara teknik menjawab soalan. So saya bagi awak tips ni tau. Along the way, saya bagi awak tips. Okay. So antara tips dia katakanlah kalau dia kata hurai ni biasanya dia panjang. Okay. Now, satu, kalau lah dalam biologi awak ingat keyword. Macam ni tau. Dalam yang saya terang yang ini saya panggil dia sebagai keyword tau. Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Ini saya panggil dia adalah sebagai keyword. Now, keyword macam glukosa menjadi piruvat. Keyword dia, glukosa menjadi piruvat. Lepas tu daripada piruvat, dia akan jadi ini. Ini keyword. Tetapi, bila dalam biologi, daripada keyword tu, korang kena belajar macam mana korang nak tukar dia dalam bentuk ayat. Like this. Glukosa akan ditukar menjadi piruvat. So, okay, glukosa akan ditukar menjadi piruvat, glikolisis, sitoplasma. So, ini adalah keyword-keyword dia tau. Piruvat, glikolisis, sitoplasma. Yang ni tertukar warna kuning. Ini pula piruvat akan ditukar menjadi karbon dioksida, air, tenaga. Keyword dia adalah mitokondria. So far, are you okay? Korang okay tak dengan saya? Tajuk ni dia berat tau. Sebab tu awak nampak saya, okay awak nampak saya macam ulang banyak kali. Sebab perasan tak? Dia dah cerita pasal proses. Awak perasan tak? Kalau awak tak masuk kelas, kalau awak baca sahaja, awak rasa susah nak faham. Sebab biology, the things about biology, you have to understand first, baru awak kena memorize. Kalau awak ada memori yang bagus, actually dia adalah satu advantage. Tetapi kalau awak ada memori yang bagus tapi tak faham, dia akan jadi satu struggle untuk awak. Saya terlupa satu. Now, tenaga, sebenarnya tenaga ni disimpan dalam bentuk ATP. Okay, tenaga kita ni disimpan dalam bentuk ATP. ATP ni nama panjang dia adalah adenotrifosfat. Tetapi dalam periksa korang tak payahlah jawab adenotrifosfat. Mana adeno? Kan? Mula-mula ATP ni sebenarnya dia daripada ADP. Kalau ADP maksudnya adalah dua molekul fosfat. Tambah lagi satu fosfat, dia akan jadi
Sina, Try tu 3. Trifosfat. Okay. So, senang kata kita nak cakap tenaga disimpan dalam bentuk ATP. Apabila ATP ni, molekul ATP ni dipecahkan, tenaga akan dihasilkan. Yes. Tu je. Sebab tu kadang-kadang kita ada dengar perkataan dia macam sekejap dalam buku nota ke awak tengok mana-mana YouTube dia akan sebut ATP ataupun ADP. ATP tu apa? Oi, bang. Assalamualaikum. Okay, so apakah itu ATP? Kita nak kata ATP adalah tenaga. Tenaga kita disimpan dalam bentuk ATP. So ATP tu akan dipecahkan menjadi ADP. Okay. So ingat lagi sekali. So kesimpulannya proses respirasi aerob. Okay. Dia melibatkan berapa peringkat? Lagi sekali. Proses respirasi aerob dia melibatkan berapa peringkat tadi kita kata? 2. Satu adalah Glikolisis. Satu adalah glikolisis. Kedua adalah peroksidaan. Piruvat. Yes, peroksidaan piruvat. Kalau glikolisis berlaku di mana? Sitoplasma. Sitoplasma. Kalau peroksidaan piruvat berlaku di mana? Mitokondria. Okey, Afwan dah makan ke belum? Afwan! Tengah makan. Okay, alright. So, kita sekarang fermentasi. Okay, tadi kita kata fermentasi ni boleh tak menghasilkan tenaga? Boleh. Tapi sedikit. Boleh. Yes, very good. Fermentasi dia boleh hasilkan tenaga. Tetapi tenaga yang dihasilkan adalah sedikit. Apakah persamaan antara fermentasi dan respirasi aerob? Apakah persamaan? Bahan mentah dia glukosa. Menggunakan glukosa. Yes, pandainya. Bahan mentahnya adalah glukosa. Anything karbohidrat. Contohnya macam buat tapai contoh fermentasi. Apa lagi contoh-contoh fermentasi. Awak tahu tak nanti kita belajar lah macam iBliss. Itu adalah contoh-contoh fermentasi. So, nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan fermentasi dan okay. Dalam tajuk 7.3 ni kita nak belajar mengenai apa? Kita nak belajar mengenai fermentasi berlaku dekat sel otot manusia. Lactobacillus ni adalah air Yakult, air Vitagen, yang air rasa masam-masam sikit tu, air berkutu orang kata. Air Bliss, apa lagi budak perempuan suka Bliss saya tahu. Tu je lah. Bliss, Vitagen, Yakult. Ada tak lain? Ada tak brand lain? Saya lama dah tak beli. Saya tahu anak saya kecil-kecil suka Vitagen. Macam tu lah. So itu air-air yang menggunakan lactobacillus. So senang kata nak beritahu awak yang korang minum air Vitagen, Yakult, air Bliss, dalam tu ada bakteria tau. Tapi bakteria yang baik, yang elok untuk badan kita. Okay, so sebab tu kita panggil dia air berkultur. Lepas tu kita buat yeast. Yeast ni Afwan terror lah ni. Mesti selalu buat pizza ke roti. Okay. Kemudian seperti padi. Kita nak cerita macam mana padi tu boleh hidup dalam kawasan yang berair. Okay, now. So kita teruskan dulu. Fermentasi. Apakah itu fermentasi? Right. Fermentasi adalah proses penguraian glukosa tidak lengkap. Okay. Alright, ataupun menggunakan oksigen yang kurang ataupun dalam keadaan oksigen, tak ada oksigen, tiada oksigen. Saya ni typo ni. So itu adalah fermentasi. So keyword fermentasi adalah, keyword tau, saya ajar awak keyword. Keyword fermentasi adalah glukosa, oksigen kurang ataupun oksigen tak ada, tenaga adalah sedikit. Now, fermentasi kita ada dua jenis. Satu adalah fermentasi alkohol. Kenapa namanya alkohol? Sebab dia punya hasil daripada fermentasi alkohol tu adalah etanol. Kalau kita kata fermentasi alkohol, maksudnya hasil akhir proses tu adalah bahan yang beralkohol. So dalam kes ni adalah etanol. Kalau kita kata fermentasi asid laktik, maksudnya hasil akhir daripada fermentasi asid laktik tu adalah asid laktik, asid. So far boleh faham tak? Kenapa kita panggil fermentasi tu sebab fermentasi ada berapa jenis tadi saya sebut? Dua. Dua. Apa dia?
Fermentasi alkohol, fermentasi Fermentasi etilak. alkohol sama Yes. laktik. Fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik, dan kedua-duanya sama, kedua-duanya adalah rasanya masam. Untuk saya. Okay. Now, alkohol. Now, fermentasi alkohol ni dia berlaku dekat dalam silibus tingkatan 4. Fermentasi alkohol ni kita nak tengok dua. Satu yang berlaku pada yeast, kedua adalah pada padi ataupun percambahan biji benih. Film star is Ariana Grande. Okay, so kita nak tengok kat sini. Okay, kita tengok kat sini. Yeast ni, apa guna yeast ni? Siapa tahu yeast? Dah tak tahu betul. Buat roti. Yes, very good, buat roti. Okay, korang pernah tak, saya memang tak rajin buat roti ni, saya tak pandai sikit. Kalau orang bakar roti atau bakar pizza, kalau lama awak ada bakar roti atau bakar pizza, awak perasan tak bau dia bau macam mana? Pernah bau tak? Ke korang makan je tak pernah Bau taste? roti lah. Bau roti lah. Yeah. Okay, right. Bau roti tu ada tak macam ada bau masam-masam sikit? Bau hangit? Sampai hati saya bagi tahu mak awak. Okay dah. Dia Bau- macam ada bau something je ke? Macam masam sikit tak? Tak ada rasa masam ke? Awak tak faham tak ada bau masam? Tak faham tak apalah, nanti balik, nanti lepas kelas korang suruh mak korang buat roti, korang suruh bakar. Tak bakar pun masa kita buat uli tu, dia ada satu bau tau. Bau dia adalah bau masam. Okay, alright. Kalaulah bau masam tu sebenarnya dia hasilkan apa? Itu adalah etanol. Macam roti, kadang-kadang kalau perasan, sebenarnya saya tak pernah buat roti, so saya tak tahu, sebab tu saya tanya Afwan. Kalau lah perhatikan betul-betul, kalau hanyut tu saya rasa dah nak masak kot, atau dia punya temperature dia terlampau tinggi, itu je lah. Kalau awak tanya saya tak pandai lah kan. Saya tahu frozen je, saya tahu terus masuk oven je, boleh frozen masuk dalam oven je. Okay, now, adunan roti, bila masa kita bakar dia ada satu bau macam masam sikit. Kenapa? Sebab ada etanol tersejat masa pembakaran. Okay, now, yeast ni dihasilkan satu enzim, namanya adalah enzim Zymes. Okay, enzim Zymes. So, enzim Zymes ni yang akan mempercepatkan tidak balas. So, senang kata saya buat macam ni tau. Katakanlah yeast tambah glukosa. Macam ni saya buat sini glukosa. Saya buat tapai lah ni konon. Dalam tapai glukosa. Tapai korang tahu tak? Tapai tu diperbuat daripada apa? Berapa banyak tapai yang korang tahu? Tapai ubi. Ubi. Yes, tapai ubi, tapai yang warna tu apa beras pulut pulut. Beras. Okay. Okay. Pisang Tapai tu. beras tapai pisang. Pernah ke? Okay. Ada ke tapai pisang? Okay, Tak saya tahu. ambil tapai ubi. Awak buatlah dulu, nanti bagi tahu saya tapai ubi. So kat sini dalam ubi ada glukosa. Glukosa ni akan ditindakbalaskan oleh yeast. Dalam yeast ada enzim Zymes. So, yeast ni yang ada enzim Zymes ni nanti dia akan tukarkan glukosa itu menjadi apa? Alkohol dia apa yang terhasil? Etanol. Etanol. Yeah, dia akan hasilkan etanol. Etanol sahaja ke yang dihasilkan? Karbon dioksida tenaga. Yes, karbon dioksida dan juga tenaga. Tapi tenaga yang dihasilkan sedikit sahaja, iaitu adalah 210 kilojoule. Kalau aerob tadi 2000 something lah, banyak lah. So, dekat sini etanol terhasil. Sebab tu kalaulah ibu-ibu yang mengandung, baru awal mengandung, katakanlah 3 bulan yang pertama. Kan biasa kalau awak perasan orang yang mengandung, dia tak boleh minum air wine. Tak boleh minum bir. Okay, kenapa? Sebab dalam tu ada etanol. Tetapi sebenarnya kalau orang ibu yang mengandung juga, dia tak galakkan makan tapai tau. Okay, sebab dalam tapai ada juga etanol. Cuma mungkin etanol yang dihasilkan, dia punya etanol ni adalah sedikit berbanding wine ataupun beer. Tetapi still dalam tapai tu ada etanol. So kalau orang yang pregnant sebenarnya tidak digalakkan makan tapai. Macam awal-awal pregnancy, belum ada uri, belum ada placenta terbentuk. Tapi kalau ikut doktor yang betul, dia lagi tak bagi langsung. So senang kata, kenapa tak bagi langsung? Kenapa doktor tak bagi orang pregnant makan tapai?
Sebab dalam tapai, yes, very good. Sebab dalam tapai ada etanol. Etanol ni adalah sejenis alkohol. Saya nak educate awak ni tau. Ada orang cakap, antara nenas dengan tapai, diorang semua takutkan ibu yang pregnant jangan makan nenas. Dia kata nenas boleh menyebabkan gugur. Tapi sebenarnya nenas adalah vitamin C. Tapi saya tak sure lah, nenas yang dah masak tu saya rasa tak ada masalah. Nenas kaya dengan vitamin C tau. Yang bahaya sebenarnya lagi bahaya adalah tapai. Sebab dalam tapai ada alkohol. Nanti kalau awak dah kahwin nanti, awak pregnant atau awak ada isteri awak dia teringin nak makan, kalau boleh janganlah bagi dia tapai ni. Sebab tapai ni ada kandungan alkohol. Walaupun kandungan alkoholnya sedikit sahaja. Okay. Now, fermentasi. Right. Now, fermentasi kat padi. Macam ni tau. Padi ni dia boleh hidup dalam keadaan oksigen yang kurang. Okay, kat sini tau. Sel padi ni, okay, dia boleh menghasilkan satu enzim namanya dehydrogenase. Okay, enzim ni boleh tukar etanol kepada karbon dioksida. So, senang kata macam ni. Bayangkan padi, mana pokok padi saya? Ada ke padi kat sini? Ni. Okay. Katakanlah ini adalah padi. Padi ni bila air banyak, okay, padi ni dia berrespirasi secara respirasi aerob. Okay, padi. Dia akan tukar glukosa dengan ada enzim siapa tadi nama dia tu. Okay, tapi tu ini tak. Glukosa akan ditukar menjadi tenaga. Lagi dia tukar menjadi apa? Tenaga dengan apa? Karbon dioksida ada tak? Tak ada kan? Glukosa dia akan tukar menjadi tenaga dan juga etanol. Awak tengok padi je tahu. Dalam buku teks awak, kalau you guys tengok buku teks, muka surat berapa buku teks? Kalau tengok buku teks tak? 118. Okey, kalau dia tengok dekat sini, dia kata dekat sini, okey, padi, okey, dia akan mendapatkan tenaga melalui respirasi fermentasi. Ini adalah proses fermentasi. Senang kata, padi ni dapat tenaga melalui fermentasi. So, apakah bagaimanakah fermentasi dekat padi ni berlaku? Dengan cara glukosa akan ditukar menjadi tenaga etanol. Sebab saya baca dulu. Etanol. Ini tak ada gas karbon dioksida kan? Okey. Now, tenaga dan juga etanol. Okey, yang ini saya baru tambah sikit. Daripada sini, senang kata macam ni. Pokok, kalaulah banjir, senang kata macam ni. Tak semua pokok boleh hidup dalam keadaan banjir. Senang kata, bila kita tanam padi tu banyak air kan? So, kita kata padi tu macam dalam satu kawasan yang berair macam banjir. Kalaulah pokok lain, dia berrespirasi, senang kata dia mengalami fermentasi atau dalam keadaan banjir. Kalaulah pokok lain, contohnya pokok durian. Tak naklah pokok durian besar sangat lah. Katalah saya ambil pokok apa yang kecil sikit. Katakanlah pokok kunyit atau serai. Saya ambil kunyit lah. Kunyit tu, katakanlah banjir. Katakanlah rumah awak banjir tak? Banjir tu dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. Pokok-pokok yang tak ada enzim ini, cancel. Cancel. Pokok-pokok yang tak ada enzim ni, dehydrogenase ni, pokok ni akan mati. Pokok ni akan mati kenapa? Sebab kandungan etanol terlampau tinggi. Kandungan etanol dalam air terlampau tinggi untuk tumbuhan lain, dia akan menyebabkan tumbuhan tu akhirnya mati. Saya ulang, pokok-pokok kecil, contohnya kunyit, halia, lengkuas, pokok-pokok yang macam ni, katakanlah kalau dia banjir, dia akan menyebabkan pokok tu mati. Kenapa tadi saya kata pokok tu mati? Kenapa pokok kunyit, halia, kalaulah kita tanam tempat yang sama macam kat sawah ni, katakanlah dalam ni saya tanam pokok halia, kunyit, dekat sawah ni, pokok halia kunyit ni boleh mati. Kenapa? Sebab tak ada enzim tu, dehydrogenase tu. Yes, dia tak ada enzim dehydrogenase ni. Bila tak ada enzim dehydrogenase ni, apa kesan kalau dia tak ada enzim dehydrogenase ni? Tak boleh menguraikan etanol. Yeah, dia tak boleh menguraikan etanol. Dan pokok tu mati disebabkan etanol terlampau banyak. Pokok tu macam mabuk, bukanlah mabuk, toksik. Okay, so senang kata, kalau tumbuhan lain tanam dekat pokok-pokok yang begini, sawah, pokok lain akan mati. Kenapa mati? Sebab kandungan etanol yang terlampau tinggi
menyebabkan tumbuhan tu mati. Etanol yang tinggi senang kata menjadi toksik kepada tumbuhan tersebut. Tetapi kalaulah untuk padi, etanol yang terhasil ni akan diurai menjadi karbon dioksida oleh enzim sebut. Dehydrogenase. Dehydrogenase. Yes. Enzim dehydrogenase. So, senang kata, apakah persamaan fermentasi yang berlaku di apakah persamaan proses fermentasi yeast dan juga padi? Apakah persamaan proses fermentasi yang berlaku di yeast dan juga padi? Apakah persamaannya? Kedua-duanya menghasilkan apa? Menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Yes, menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Okey, now kalau kat sini dia hasilkan sini kan, etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Macam ni. Macam mana kalaulah dekat padi, dia hasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Macam mana etanol ni boleh bertukar menjadi kurang toksik? Apakah padi tu buat? Dia guna enzim Dia guna enzim dehydrogenase. dehydrogenase. Yes, enzim dehydrogenase ni akan ditukar menjadi apa? Akan ditukar menjadi apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Yes, dia akan ditukar menjadi gas karbon dioksida yang kurang toksik. So far korang okey tak dengan saya? Dah start pening ke? So far okey tak? Diam tanda setuju kan anak-anak dara? Korang faham tak? Faham. Faham, korang mewakili anak dara lain kan? So sekarang kita nak cerita fermentasi asid laktik. Nah, fermentasi asid laktik ni senang kata dia akan menghasilkan asid laktik. Okey, fermentasi asid laktik ni berlaku kat dua tempat tau. Saya conteng atas ni lah. Okey. Sekejap sabar tau. Satu, dia berlaku dekat satu bakteria namanya adalah Lactobacillus. Bacillus. Satu lagi, dia berlaku pada sel otot. Okey, dalam Lactobacillus ni paling kacang. Lactobacillus ni kita buat apa? Dia akan bertindak balas kepada laktosa. Laktosa akan ditukar. Laktosa ni adalah apa? Sejenis apa? Laktosa adalah sejenis apa? Monosakarida, disakarida atau polisakarida? Disakarida. Ya Allah, hebat. Okey, disakarida. Disakarida. Tapi persamaan ni semua pakai gula. Perasan tak? Disakarida. So, laktosa dalam susu, ini adalah orang kata gula susu. Gula susu. Okay. Now, laktosa ni akan ditukar oleh lactobacillus ni. Okay, dia akan tukar menjadi lactobacillus ni menjadi asid laktik dan juga tenaga. So, senang kata, air yang korang minum tu adalah hasil daripada fermentasi. Hasil daripada fermentasi bakteria. So kalau saya kata air bliss, air Yakult tu, kenapa dia masam? Kenapa air bliss, air Yakult, air Vitagen tu masam? Sebab dalam air tu ada apa? Lactobacillus. Lactobacillus menjalankan fermentasi. Ada asid. Yes, very good sebab dia ada asid laktik. Bakteria, you guys tak rasa bakteria. Yang korang rasa masam adalah disebabkan asid. So senang kata macam ni, bakteria akan menjalani fermentasi atau bakteria akan tukar laktosa menjadi asid laktik. So yang awak rasa masam tu adalah asid laktik. Dalam tu ada bakteria, tapi rasa masam bukan pasal bakteria.
Rasa masam adalah disebabkan oleh asid laktik. Kemudian tengok sini tau. Asid laktik ni dia akan bergumpal menjadi casein protein. Okey, dan dia akan jadi dadih ataupun yogurt. So nampak tak? Asid laktik yang menyebabkan yogurt rasa adalah masam. So saya nak bagi tahu, tak semua bakteria jahat. Bakteria adalah sejenis mikroorganisma. Dan tak semua mikroorganisma ni menyebabkan penyakit. Ada mikroorganisma ni berfaedah. So contoh mikroorganisma yang berfaedah adalah lactobacillus. So far okey tak? So far okey tak? Sini okey lagi tau. Saya nak masuk sel otot ni nanti semua orang nak pingsan. Okey, sekejap ya. Okey. Ni saya contoh dulu. Okey. Right. So sel otot. Now, korang mesti confused. Kenapa otot kita mengalami fermentasi? Okey, macam ni tau. Kita dapat tenaga macam korang sekarang tengah relax, tengah macam ni. Korang sebenarnya korang dapat tenaga adalah daripada respirasi aerob. Okey, cuma ada certain keadaan badan kita akan mengalami fermentasi. Dulu, kalau korang tanya kakak awak atau abang awak yang ambil SPM tahun-tahun lepas, diorang tak sebut benda ni fermentasi tau. Dulu, tajuk ni, sel otot ni adalah respirasi anaerob. Tetapi dalam buku teks awak, sekarang sel otot ni kita kenal dia sebagai fermentasi. So, fermentasi ni macam ni tau. Fermentasi ni hanyalah berlaku apabila aktiviti cergas. Aktiviti cergas contohnya macam sprinter. Saya suruh awak lari, sukantara, sprinter. Aktiviti cergas. So, dalam aktiviti cergas ni, kadar penggunaan oksigen adalah lebih daripada oksigen yang dibekalkan. Senang kata macam ni. Awak nak lari. Badan kita, sel badan perlukan oksigen banyak. Tetapi sel darah merah kita ataupun oksigen yang kita sedut tak cukup banyak. So sekarang kadar saya tulis ni, sel badan perlukan banyak oksigen tapi kadar pengambilan oksigen adalah kurang. Saya nak bayangkan cerita dia macam ni. Awak bayangkan sel badan kita. Okay, kita nak cerita, saya lukis lah. Ini katakanlah ini adalah sel badan. Saya nak cerita ini adalah alveolus. Cantik kan alveolus saya. Ini kononnya jantung. Cantik kan jantung saya. Okay, so ini adalah sel, ni adalah salur darah saya. Nangis awak tengok Cikgu Mariana lukis kan. Saya pun tak tahu kenapa saya jadi Cikgu Bayu. Okay now, so awak tengok kat sini. Kita nak bayangkan oksigen, nervous lah saya kena lukis ni. Oksigen yang diambil oleh peparu kita sikit. Tetapi sel badan ni nak oksigen, nak tenaga banyak. Nak tenaga banyak. Ataupun dia perlukan oksigen banyak. Oksigen nak kena banyak. Okay. So, badan kita perlukan tenaga. Tapi oksigen yang disupply adalah kurang. So, dalam keadaan itu, fermentasi otot berlaku. So, kesimpulannya, fermentasi otot atau fermentasi otot ni berlaku apabila sel badan kita perlukan banyak oksigen. Ataupun ayat saya cantik, perlukan banyak tenaga. Tetapi kadar pengambilan oksigen adalah sedikit. Oleh itu, tenaga yang sel badan tu kita dapat adalah melalui proses fermentasi. Faham tak kat sini? Krik. Faham. Mazicin faham. Okey. Mazicin faham. Okey. Maksudnya kalau Mazicin faham, maksudnya saya adalah di laluan yang betul. Saya bagi tahu awak kenapa saya stres sikit hari ni sebab tajuk ni susah sikit. Dia tak bagi orang faham. Saya ulang lagi sekali. Saya ulang sampai awak faham. Katakanlah macam keadaan saya sekarang. Keadaan saya sekarang, saya perlukan tenaga. Tapi waktu keadaan rehat, macam saya sekarang saya tengah relax, saya tak perlukan banyak tenaga. So maksudnya oksigen yang saya sedut ni cukup untuk saya menjalani respirasi aerob. Maksudnya tenaga yang saya dapat adalah daripada respirasi aerob.
Tetapi kalau saya suruh awak lari, sel otot awak, sel badan ni saya kata sel otot tau, sel otot kaki. Sel otot. Sel otot ni dia perlukan banyak tenaga. Okay? Tetapi tenaga tu, senang kata sel otot perlukan banyak tenaga. Tetapi senang kata oksigen tak cukup. Jadi bila oksigen tak cukup, tenaga yang dihasilkan oleh sel otot kita ni adalah daripada fermentasi. Okay, so kita tengok dia punya graf dulu. Nah, ni graf dia tau. Kalau tak faham cakap dengan saya ulang sampai faham. Ini dah masuk tajuk susah sikit. Sebab tu saya stres, sebab tu saya memang ambil, orang kata pay attention sikit dengan korang punya attendance. Okay, now kalau awak nampak dekat sini, ayat dekat sini tau. Kita tengok sini. Ayat ini tadi kita dah kata, kita nak kata ayat dekat sini adalah kadar penggunaan oksigen melebihi kadar yang dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Okay, so otot berada dalam kekurangan oksigen. Awak ambil kat sini je. Otot berada dalam kekurangan oksigen. Bila otot dalam keadaan kekurangan oksigen, kita kata keadaan itu adalah hutang oksigen. Sebab tu saya kata oksigen ni macam duit. Bila sel otot awak dalam keadaan kurang oksigen tapi otot tu nak tenaga, okay, glukosa tidak dapat diurai dengan sepenuhnya. Maksudnya, glukosa ini akan diurai secara fermentasi. So, bila lah glukosa diuraikan secara fermentasi, asid laktik akan dihasilkan. Okay, so awak tengok dekat sini tau. Ni, okay. Now, ini pada mula awak senaman. Ini adalah kadar pengambilan oksigen. Kadar pengambilan oksigen ni adalah awak tarik nafas. Okay, pada mula senaman. Bila lah awak bersenam, aktiviti cergas. Bila aktiviti cergas, kita perlukan banyak tenaga. Okay, so bila lah senang kata dalam aktiviti cergas, sel otot awak, sel otot perlu banyak tenaga. Tetapi oksigen kurang. Bila oksigen kurang, kita kata keadaan ini sebagai apa? Sel otot perlukan banyak tenaga tapi oksigen kurang. So keadaan ni kita panggil dia sebagai apa? Hutang oksigen. Alhamdulillah. Hutang oksigen. Bila hutang oksigen sekarang, glukosa, ini tahu ayat dia. Ayat buku ni pun rasa saya takut awak pening. Glukosa akan terus ditukar menjadi tenaga dan juga asid laktik. Tetapi tenaga yang dihasilkan sikit. Tapi jadilah sebab sel otot kita nak perlukan tenaga. Tapi tenaga adalah sikit. Okey. So, apakah nama proses glukosa ditukarkan menjadi tenaga dan menghasilkan asid laktik? Apakah nama proses tu? Fermentasi. Yes, ini fermentasi apa namanya? Fermentasi. Yes, fermentasi Asid laktik. asid laktik. Kejap, saya ada lagi 3 minit. Okay. So, kesimpulan. Saya takut semua orang dah pening. Ya Allah, cikgu apa cikgu cakap. Okay, now kita buat contoh kat sini. Kesimpulan. Apabila aktiviti cergas dijalankan, ayat saya pertama tau. Nampak tak saya punya stres ni? Apabila berlaku aktiviti cergas, okay, sel otot, apa jadi pada sel otot? Sel otot akan jadi apa? Kekurangan oksigen. Terima kasih, sel otot kekurangan oksigen. Bila sel otot kekurangan oksigen, kita kenali sebagai apa? Keadaan ini dikenali? Hutang oksigen. Yes, keadaan ini dikenali sebagai hutang oksigen. Tapi pada masa ni sel otot nak perlukan tenaga. Tapi dalam tu oksigen kurang. So kita panggil dia hutang oksigen. So macam mana pula? Macam mana ni sekarang sel otot tu nak dapatkan tenaga? Macam mana sel otot nak dapatkan tenaga tapi oksigen kurang? So sel otot ni akan buat apa?
Fermentasi. Yes, oleh itu sel otot akan menjalankan fermentasi asid laktik. Oleh itu, ini persamaan dia tau. Oleh itu, glukosa akan dioksida. Bila glukosa ni ditukar menjadi tenaga tanpa oksigen, oksigen ni adalah kurang, pengoksidaan glukosa jadi kurang tau. So, glukosa akan ditukar menjadi tenaga dan juga asid laktik. So, ayat saya kat sini, glukosa ni dioksida kurang, pengoksidaan glukosa kurang lengkap. Pengoksidaan glukosa kurang lengkap, tidak lengkap. So, bila pengoksidaan glukosa kurang lengkap, apakah kesan kepada tenaga? Berkurang. Yes, tenaga yang dihasilkan adalah berkurang. So far sampai sini okey tak? Okey cikgu, okey. Okey, faham. Okey. Alright, terima kasih. Alright. So, hutang kena bayar tak? Kena. Kena. Yes, hutang wajib dibayar. Dalam Islam pun cakapkan hutang wajib dibayar. So, apa kesan asid laktik ni terlampau banyak? Asid laktik ni akan banyak dekat otot awak tau. Bila asid laktik tu banyak tu yang korang akan rasa sakit tau. Ini untuk orang yang jarang berlari macam saya. Kalau tiba-tiba lama kan saya tak jogging, tiba-tiba saya jogging, saya akan rasa peha saya sakit tau. Saya akan rasa satu peha sakit. Kalau korang pernah tak korang lari besok korang rasa nak jalan pun susah. Ya, itu adalah disebabkan masa awak ada sikit-sikit koyak sebab dah lama tak exercise. Ini kalau korang buat aktiviti cergas, kalau saya suruh lari sukan dara sampai ke hujung, korang akan tercungak-cungak ataupun awak akan rasa, peha awak akan rasa sakit sikit. Awak ada rasa macam tense sikit. Pernah tak lari? Ini untuk orang bukan sukan tau. Pernah. Bila sampai hujung, korang akan tercungak-cungak tau. So sebenarnya kenapa korang tercungak-cungak? Sebenarnya korang asid laktik ni akan dioksida oleh oksigen. Masa tu korang tercungak-cungak, korang akan ambil oksigen banyak tau. Bila lah oksigen ni banyak, okey, asid laktik ni semua akan ditukar menjadi gas karbon dioksida. So tercungak-cungak tu sebenarnya, tercungak-cungak masa korang aktiviti cergas tu adalah satu keadaan bayar hutang. Bayar hutang oksigen. So awak tercungak-cungak tu dengan apa keadaan tu buat, dia akan tukar asid laktik menjadi gas karbon dioksida. So bila ditukar semua menjadi gas karbon dioksida, so badan awak kembali neutral. Dan saya ulang laju-laju. Gas karbon dioksida tak boleh ada dalam badan awak. Sebab gas karbon dioksida satu fungsinya dia larut dalam darah. Bila dia larut dalam darah, gas karbon dioksida ni adalah pH dia berasid. So itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. So untuk latihan awak buat latihan 8 point. Korang exercise latihan ada banyak buat tau. 7.2. Saya minta maaf sangat-sangat tau. Dan juga korang kena buat nota ni. Okay, nota yang ni. Sebab bio awak kena buat nota. Saya tanya silibus budak-budak tahun lepas, dia kata bio kena buat nota sendiri. Senang kata macam ni. Korang tak perlu buat nota macam saya ni. Awak boleh buat nota ikut awak. Tapi nota yang kita nak buat ni tajuknya adalah nota fermentasi. Perasan tak? Yang saya suruh buat nota ni biasanya tajuk susah-susah sikit. Right? So awak kena buat nota. So itu sahaja. Do you have any question? Saya minta maaf saya terus habiskan ni sebab dah nak pukul 10.10. Stop recording terus Do you have any